Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kuliah terakhir kita daripada kisah Nabi Yusuf AS. Kita sambung pada ayat yang ke-99. Kita baca dulu sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu misra insya'allahu aminin wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء innahu huwal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ayat-ayat yang sebelum ni, setelah Nabi Yusuf mengaku dengan abang-abang dia, akulah Yusuf, dan dia telah memaafkan abang-abang dia. Dan ayat sebelum ni juga cerita bahawa Nabi Yusuf bagi baju dia, suruh bawa balik, letak kat muka ayah. Dan abang-abang dia buat begitu, celek ayah. Ayah yang buta jadi celek balik. Dan Nabi Yusuf dah pesan, nanti balik bila ayah dah celek, semua adik-beradik datang ke Mesir kembali. Bawa ayah, bawa mak dan sekeluarga datanglah kembali ke Mesir. Nabi Yaqub, isterinya dan anak-anak tinggalnya di mana? Tinggalnya di Palestin. Di Palestin. Jadi selepas abang-abang Nabi Yusuf balik, kita baca dah sebelum ni, letak baju di wajah ayah. Ayah kata aku bawa Yusuf dan ayah pun celek. Lalu mereka semua datanglah berhijrah ke Mesir. Asalnya Palestin, berhijrah ke Mesir. Inilah penghijrahan pertama Bani Israel. Penghijrahan pertama Bani Israel daripada Palestin ke Mesir. Dan keluarga ini bersatu kembali di Mesir. Tak bersatu di Palestin, bersatu kembali di Mesir. Oh, sejuk sikit. Oh, sedap. Jadi ayat yang malam ni
apabila Nabi Yaqub, anak isteri dan anak-anaknya datang ke Mesir beramai-ramai. Ayat 99, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi. Apabila Nabi Yaqub, isterinya, itulah mak Nabi Yusuf, dan anak-anak yang 11 orang datang menghadap sekali lagi Tuan Menteri, iaitulah Nabi Yusuf. Apabila mereka datang masuk, Nabi Yusuf awa ilaihi. Awa ilaihi ni bagi macam kita lah, saudara mara datang, kawan-kawan datang di rumah kita, kita bagi bilik. Ni bilik tetamu ni, duduklah. Bilik air ada, yang tuala ada, plekat pun ada. Kita bagi bilik, yang ada bilik lebih lah. Maknanya itu makna awa ilaihi. Jadi Nabi Yusuf ni menteri, bila ayah datang, abah-abah datang, yang dia paling awa ilaihi, yang paling istimewa, ialah kedua mak ayah dia, Nabi Yaqub dan isteri. Awa ilahi. Dan mereka pun berpeluk, bercium. Bayangkan puluhan tahun tak jumpa, masa kanak-kanak hilang, tiba-tiba jumpa dah jadi menteri. Alhamdulillah. Mereka, inilah cerita jejak kasih ni. Jejak kasih jadi jumpa balik. Bayangkan orang yang hilang adik-beradik, hilang anak, selepas puluhan tahun jumpa balik, dan anak itu telah berjaya menjadi orang yang hebat. Anak pun awa ilaihi. Mak ayah ini tempat yang special. Mak ayah diberi, kalau dalam istana itu, di tempat orang-orang kanan menteri, tempat duduk dia, nanti dia kata letak alal arsh. Dia bagi tempat dulu untuk mak ayah. Wa qala dkhulu misra insyaallahu aminin. Lalu Nabi Yusuf kata, masuklah, masuk mak ayah abang-abang, masuklah ke Mesir insya-Allah dalam keadaan aman, selamat, jangan bimbang. Saya bos. Gitu. Saya orang paling berkuasa di Mesir, jom masuk insya-Allah dalam keadaan aminin. Nabi Yusuf walaupun dia berkuasa, tapi dia tak sombong. Dia ingat lagi dia ada insya-Allah lagi. Walaupun dia berkuasa penuh, dia tak sombong. Dia tak ada arrogant of power. Dia tak ada rasa akulah berkuasa, aku boleh buat apa saja. Tak ada. Nabi Yusuf sebut lagi, masuklah mak ayah abang-abang ke negeri Mesir ni insya-Allah dalam keadaan aman. Maknanya dia masih berlapik. Walaupun aku ni berkuasa, tapi kalau Allah berkehendak ada masalah juga. Tapi insya-Allah masuklah dalam keadaan aman. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Lalu Nabi Yusuf bagi tempat khusus untuk mak dan ayah dia 'alal 'arsy, di atas singgah sana. Tu disebut apa dalam terjemahan? Disebut apa tu? Dia letak ayat ibu dan ayahnya, ayat 100. Di atas singgah sana, kursi kebesaran. Itu arsh. Jadi bila duduk dalam majlis, tadi dia bagi dah bilik apa semua, mak ayah masuk. Sekarang dalam majlis rasmi, mak dan ayah diletak atas kursi kebesaran, di atas singgah sana. Orang paling kanan lah. Dia lah Nabi Yusuf masa ni orang yang paling berkuasa di Mesir. Dah empower dah, Raja Mesir dah bagi tugas kuasa sepenuhnya. Ada Nabi Yusuf letak mak dan ayah dia di atas kursi kebesaran, di atas singgah sana menteri, dan di hadapannya abang-abang yang sebelah orang tu. Wa kharru lahu sujada. Ketika itulah semua mereka sujud kepada Nabi Yusuf, termasuk mak dan ayah dia, termasuk Nabi Yaqub, isteri dan sebelah orang anaknya. Wa kharru lahu sujada. Lalu kesemua mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud macam mana? Adakah sujud sekadar tunduk hormat? Hai arigatou gozaimasu? Adakah tunduk hormat ataupun sujud ke bumi macam kita sujud? Ada perbincangan dalam perkara ini, tetapi pendapat yang paling kuat di kalangan ulama tafsir, sujud sungguh. Sujud sungguh. Kharru, sebab kharru ni dia tersungkur. Kharru ni tersungkur, macam kita baca pagi Jumaat tu. Apa ayat dia?
kharru sujadan wa sab innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu ayat bagi jemaah kita baca. Kharru makna tersungkur, sujada sujud. Jadi ayat ini Nabi Yaqub, isteri dan abang-abang Nabi Yusuf semuanya sujud dengan erti kata sujud sungguh. Habis boleh ke sujud pada manusia? Boleh ke sujud pada manusia? Sekarang ini bukan sujud ibadat. Ini sujud kerana perintah Allah suruh sujud. Sebagaimana diperintahkan kepada para malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam. Adakah para malaikat yang sujud pada Nabi Adam dia menyembah Adam? Tidak. Mereka sujud kepada Adam kerana patuh perintah Allah. Demikianlah kita pada hari ini, kita sujud menghadap ke arah Kaabah. Kita pergi ke Mekah dalam Masjidil Haram, kita sujud dekat Kaabah tu. Kita sembah Kaabah ke? Kita tak sembah Kaabah. Kita patuh perintah Allah, sujud menghadap ke situ. Habis katakanlah kalau Kaabah tak ada, dirobohkan, auzubillah wal a'udzubillah, kita pun menghadap dan sujud ke arah itu. Bukan nak kata Kaabah tak ada, nak bagi faham bahawa kita tidak menyembah Kaabah, tapi kita patuh perintah Allah supaya sujud mengarah Kaabah. Sekarang kita tak nampak Kaabah, kita ke arah ni, ke arah kiblat, ada dinding ada apa, kita tak sembah dinding, kita sembah Allah, cuma peraturannya menghadap kiblat. Demikianlah juga para malaikat sujud kepada Adam, bukan sembah Adam tapi patuh perintah Allah. Demikian juga ayah, mak dan abang Nabi Yusuf sujud ke arah Nabi Yusuf, bukan menyembah Yusuf. Jelas jelas. Dan dalam satu hadis Rasulullah ada sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairihi la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha," atau kama qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, kalaulah boleh seorang manusia sujud kepada manusia lain, nescaya aku akan suruh siapa sujud pada siapa? Rasulullah kata sekiranya boleh manusia sujud pada manusia, nescaya aku akan perintahkan para isteri sujud ke kaki suaminya. Itu kalau boleh. Kalau boleh manusia sujud pada manusia. Tapi tak boleh. Tapi kalau boleh, aku akan suruh para isteri sujud di kaki suami, kerana terlalu besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh isteri. Dah ustaz, suami saya tak semayang, suami saya tak ada nafkah, tu cerita lain. Itu cerita lain. Ni kita cerita suami yang jalankan tugas dia. Ni ada manusia, saya ingat lagi waktu sukan Olimpik di Malaysia tu, sujud manusia sujud tengah padang, sujud ke arah orang, sujud ke arah manusia. Tak boleh. Kita sesama manusia sampai peringkat rokok pun tak boleh dah. Sekadar hormat okey lah. Kita hormat pada pemimpin, hormat pada mak ayah, hormat pada ketua kampung, hormat lah. Tapi jangan sampai peringkat sujud, bahkan sampai peringkat rokok pun tak boleh. Itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya berkawan dengan orang Jepun, Ustaz. Saya kerja di syarikat je, dia duk haid. Orang kita pun haid lah juga. Tak apalah nak haid, hormat dia, tapi jangan melampau sampai peringkat rokok, tak boleh. Jadi kalau boleh sujud, Rasulullah kata aku akan suruh isteri sujud di kaki suami. Tapi aku tak suruh. Jangan suruhlah sujud di kaki suami, aku tak suruh. Sebab tak boleh manusia sujud pada manusia. Dah Ustaz, ada orang tu kita tengok dalam drama bila buat salah dengan mak ayah, pergi pegang kaki mak ayah. Itu Bollywood. Itu bukan kaedah Islam. Kan? Kita hormat mak ayah kita, tapi tak perlu sampai sujud di kaki mak ayah kita.
Kita hormat, nak cium tangan, ciumlah. Nak peluk, cium dahi, ciumlah. Tapi tak sampai kita sujud ke kaki mak ayah. Dalam masa yang sama, penghormatan tetap ada. Dalam kes Nabi Yusuf ini perintah Allah supaya sujud pada Yusuf. Dah ustaz, ayah sujud pada anak. Ya. Dan inilah dalil kelebihan Nabi Yusuf ke atas Nabi Yaqub. Kelebihan anak nak dibandingkan dengan ayah. Dan nak buat macam mana? Allah perintah, tak ada masalah. Ya. Ada kalanya anak murid lebih ada tok guru. Biasalah berlaku macam tu, dengan izin Allah, dengan penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah menunjukkan hina Nabi Yaqub? Tidak, tak hina Nabi Yaqub, tapi ini kelebihan Nabi Yusuf alaihi salam. Bila sujud, mak ayah sujud, abang-abang sebelah orang pun sujud. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Nabi Yusuf pun kata balik kepada ayah dia, ayah, ya abati, wahai ayah kesayanganku, inilah yang saya mimpi dulu. Ingat tak ayah, masa zaman saya kecil-kecil dulu, Allah Ta'ala telah menjadikan mimpi saya suatu realiti kebenaran. Yang ada Quran, cuba tengok ayat nombor 4. Undur sekejap. Ada tak? Cuba tak cari nombor 4. Ayat surah Yusuf, ayat nombor 4. Jumpa tak? Yang tak ada Quran tak apa, dah hafal dah ayat. Jumpa ayat nombor 4. Ayat nombor 4 ni lah apa Nabi Yusuf cakap dulu? Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Ayat nombor 4 tu Nabi Yusuf kata, ayah, ingatlah ketika mana Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayah kesayanganku, saya bermimpi melihat 11 planet, 11 bintang, dan juga matahari, dan juga bulan yang mengambang. Saya melihat semua itu sujud kepada saya. Yang 11 bintang itu adalah abang-abang Nabi Yusuf. Matahari itu adalah ibu Nabi Yusuf. Bulan Al-Qamar, bulan mengambang itu adalah ayah Nabi Yusuf, itulah Nabi Yaqub alaihissalam. Mimpi. Jadi masa ayah, mak, abang-abang ni sujud, ketika itu Nabi Yusuf teringat balik pada ayat kita, ayat 100 tadi, balik pada ayat 100 balik. Nabi Yusuf kata, ayah, inilah yang cuk mimpi dulu ya. Allah Ta'ala dah bagi jadi kebenaran, dah jadi kebenaran hari ini. Qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Tengok, berkat sabar. Kita baca dah ayat sebelum, innahu man yattaqi wa yasbir. Takwa Nabi Yusuf, sabar Nabi Yusuf, akhirnya mimpi dia dulu jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Dah ustaz, kalau saya mimpi nampak planet, kalau saya mimpi nampak bulan, pernah mimpi nampak bulan? Sekarang tak tidur pun nampak bulan kan? Bagus bulan ni. Mimpi nampak matahari, nampak bulan, macam mana? Itu tengok keadaan lah. Ada orang yang ada isyarat-isyarat tertentu, tapi kita wallahu alam. Kita wallahu alam apa maksud mimpi kita. Ada orang yang boleh tafsir. Dulu kita cerita panjang dah bab menafsirkan mimpi. Tapi ada orang pada hari kita hari ni tak mustahil. Ada mimpi-mimpi kita yang rupanya ingat dulu mimpi Allah Ta'ala jadikannya suatu realiti. Tapi siapa yang mampu tafsir mimpi sekarang? Wallahu alam. Adalah orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan. Kalau tak mampu nak tafsir directly pun, ada kitab boleh rujuk. Kitab Tafsirul Ahlam karangan Muhammad Ibn Sirin. Orang yang berminat nak tafsir mimpi orang, beli kitab tu. Tafsirul Ahlam karangan Muhammad Ibn Sirin. Dalam tu dia cerita orang mimpi jatuh pokok, orang mimpi banjir, orang mimpi ada ular, orang mimpi baca surah ni, orang mimpi makan ni, orang mimpi keluar darah. Ada satu-satu dia cerita tafsiran ni. Kalau rajin nak study boleh. Boleh, tak jadi masalah. Kita rujuk
Kita dengar orang mimpi ke ni, kita pun buka kitab. Nampak macam mana ilmu dah kitab. Saya pun buat gitu. Saya tak reti nak tafsir mimpi. Tapi kadang-kadang ada orang tanya, kejap nak tengok kitab. Sebab kita tak pandai nak tafsir. Tak boleh tafsir buat pandai-pandai sendiri. Tak boleh. Jadi rujuk kitab tu. Waqad Nabi Yusuf kata, ayah, itulah tafsir mimpi saya dulu ayah. Mungkin ada orang dia mimpi nak makan. Malam tadi dia mimpi nak makan apa? Ikan. Esok lepas hari dapat makan sungguh. Ada orang mimpi nak makan kambing, dapat makan kambing sungguh. Nak tahu kalau rezeki dia kan. Tapi jangan main-main dengan mimpi. Ingat, sebab mimpi ini sebahagian daripada kenabian. Jangan main-main. Perkara yang kita tidak mimpi, jangan kata kita mimpi. Ini haram. Jangan main-main. Isteri dia syok suami dia, mana ni, outstation saja, pergi tempat lain. Bang, saya mimpi abang bukan pergi outstation ke Jakarta tu bang, abang buat benda lain kan? Jangan cakap gitu. Kalau tak mimpi, jangan kata mimpi. Jangan kata mimpi, bahaya. Ada orang dia pernah buat. Dia duduk asrama, kawan dia ni jenis malas semayang. Nak buat macam mana? Lalas sekali dia kata, aku mimpi kau jatuh gini-gini. Kawan tu jadi berubah semayang. Itu pun tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Orang tu dah cerita pada saya bila dia tua. Dia dulu pernah bang bocor. Dia kata saya pernah cerita gitu, kawan saya jadi semayang. Tak boleh juga. Tak boleh tipu. Yang lepas-lepas dah tu tak apalah. Walaupun niat kita baik. Jadi Nabi Yusuf bagi tahu, qad ahsana bi id akhrajani minas sijni, dan sesungguhnya Allah telah sayang, Allah Taala buat ahsana ni, Allah Taala selamatkan saya, bagi kebaikan pada saya. Allah Taala tolong saya ketika Allah telah keluarkan saya daripada penjara. Dan Allah Ta'ala telah datangkan ayah, adik abang-abang semua daripada kampung sana setelah syaitan An-Nazara. Setelah syaitan An-Nazara ni merosakkan hati saya dan abang-abang saya, mana menimbulkan permusuhan lah. Akhirnya Allah Ta'ala dah keluarkan saya dari penjara. Allah Ta'ala dah bawa ayah abang-abang dari kampung datang jumpa saya balik di sini. Setelah dulu kita terpisah kerana jahatnya syaitan meracuni hati abang-abang sehingga kami jadi bermusuh. Bukan kami bermusuh, saya dikhianati sebenarnya. Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Allah, Tuhan kita ni sangatlah halus, sangatlah cermat dalam segala tindakan yang Allah Ta'ala kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana di dalam setiap susun atur kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lepas ni satu doa yang sangat baik. Tengok, dalam doa ini adalah kesimpulan kisah Nabi Yusuf. Dalam doa ini terkandung sifat tawaduk Nabi Yusuf alaihi salam. Ayat 101 ni. Ayat 101 ni doa yang sangat hebat. Cuma kita, kalau kita nak amal, saya akan tunjuk kat mana nanti, kat hujung sikit, bukan dari awal ayat 101 ni. Sebab doanya macam mana? Cantik kok Jawi. Cantik nota kok tulisan Jawi. Masya-Allah. Ambil kamera sikit. Payah nak cari zaman sekarang orang ambil nota tulisan Jawi ni. Ya Allah. Barakallahu fik. Ahsant. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Ini doa Nabi Yusuf. Doanya sangat tawaduk. Dalam keadaan jadi seorang menteri, orang paling berkuasa, dalam keadaan abang-abang dah mengalah minta maaf, dalam keadaan ayah pun datang, Nabi Yusuf tak sombong. Dalam keadaan boleh selesai masalah ekonomi negara, dalam keadaan boleh selamatkan masyarakat dalam suasana kemarau ni, Nabi Yusuf doa apa? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Ya Allah,
Engkau telah berikan kepadaku kerajaan, ya Allah. Ingat Allah beri kerajaan. Ya Allah, ataitani, engkau telah berikan minal mulki, daripada kerajaan. Allah beri kerajaan. Dia ingat. Dia bukan rasa dia yang pandai, kuasa dia, hebat dia, bijak dia. Tidak. Dia ingat kerajaan yang dia berkuasa sekarang Allah beri. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan ya Allah, engkau ajar aku ilmu tafsir hadis, tafsir mimpi. Sebab dengan ilmu tafsir mimpi inilah Nabi Yusuf keluar dari penjara. Dengan ilmu tafsir mimpi inilah Nabi Yusuf selesaikan masalah negara. Diingat bahawa bijak pandai dia, siapa yang ajar? Allah. Kita pandai apa-apa sekarang pun ingat. Jadi kita boleh kiaskan. Dah Ustaz, saya nak baca doa ni, saya tak ada pegang kerajaan mana-mana. Ya, ke ada sini menguasai kerajaan langit ke ada? Tak ada dah. Orang kampung dia ada lah sini, orang besuk ada sini. Jadi nak kata kita ni ada menguasai kerajaan, tak adalah. Tapi ini doa Nabi Yusuf sebab dia menguasai kerajaan. Taitani minal mulki, ya Allah, engkau telah beri pada aku kuasa kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau ajar aku, ya Allah, ilmu tafsir mimpi. Yang dengan ilmu itulah aku sampai di tempatku sekarang, dan aku dapat jumpa ayah dan abang-abangku, ya Allah. Ingat Allah. Jadi kalau kita nak doa, barangkali ada di kalangan kita dalam masjid ni, dia ni bos di pejabat dia, baru jadi bos ke, dah lama jadi bos ke, ataupun dia berniaga, dia ramai anak buah dia kat bawah sana. Allah yang beri pada kita semua ni. Dan kena ingat, bila Allah beri, Allah nak tarik balik bila-bila masa. Jangan kita sombong, jangan kita lupa untuk bersyukur pada Allah. Dan Allah lah yang ajar ilmu yang kita, yang sebab kita dapat kuasa sekarang ataupun dapat jawatan sekarang dengan ilmu yang kita ada ni. Dan kena ingat bahawa ilmu yang kita ada ni pun Allah yang beri. Kalau kita nak kiyahkan contoh doa Nabi Yusuf ni, Fatiras samawati wal ard, puji Allah, Allah lah yang berkuasa di langit dan bumi, Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Jadi aku ni walaupun aku berkuasa di Mesir, tak ada apa pun, Allah ni menguasai langit dan bumi. Tengok tawaduknya Nabi Yusuf. Dia menguasai negara, dia tak sombong, dia tak rasa dia lah yang berkuasa segala-galanya. Dia lah yang memutuskan segala-galanya. Dia tak rasa dia yang beri rezeki. Bagi duit sikit dah rasa dia dah macam Tuhan. Bagi bantuan sikit dia rasa dia dah macam yang segala-galanya. Tidak, semuanya dari Allah. Kena faham. Kita dapat bantuan, dapat duit, dapat apa, semuanya dari Allah. Dari tangan orang ni, dari tangan orang ni, itu biasalah. Tapi Nabi Yusuf mengajar bahawa aku ni tak sombong, aku ni ingat Allah, segala-galanya Allah Ta'ala yang beri. Dan yang paling penting lagi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ni kena pegang kita. Ni kita kena pegang ni. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah, engkaulah waliku di dunia dan di akhirat. Apa maksud wali? Nabi Yusuf nak kahwin, Allah jadi wali? Tidak. Wali ni yang membimbing, yang melindung, yang mempertahan, yang memimpin. Itu semua maksud wali. Ya Allah, engkaulah waliku di dunia dan di akhirat. Ini kita penting, ini kena pegang. Inilah yang kita duk zikir dalam wirid kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilal nur. Allah lah wali kepada orang beriman. Orang kafir macam mana? Walladzina kafaru, dan orang kafir awliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka adalah taghut. Mereka ada banyak wali. Orang mukmin satu je wali, itulah Allah. Ini wali dengan maksud yang akan lindung, yang akan pertahan, yang akan bimbing, bukan wali kahwin. Jadi Nabi Yusuf dalam doa, ya Allah, engkaulah waliku di dunia dan di akhirat. Kita pun kena macam ni lah. Paling kurang tak jadi bos kat pejabat pun, kita ni bos di rumah, bos satu keluarga. Dah Ustaz, kami orang perempuan, kami bukan bos, suami bos. Kita bos pada anak-anak, bos pada rumah tangga. Kita kena pegang bahawa Allah adalah wali kita di dunia dan
di akhirat. Maksudnya dalam setiap tindak tanduk kita ingatlah Allah, carilah keredaan Allah. Okey, yang saya kata nak suruh amal doa, yang saya nak minta kalau boleh kita ingat yang ujung. Yang ni kita cuba baca sekali ramai-ramai. Saya baca dulu, kemudian sila ikut. Yang ada Quran boleh tengok. Tawaffani muslimah. Sekali lagi. Tawaffani muslimah. Wa alhiqni bis salihin. Sekali lagi. Tawaffani muslimah. Wa alhiqni bis salihin. Kita baca sampai habis. Saya dulu. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Cuba baca tanpa saya. 1, 2, 3 silakan. Kat ujung tu bunyi bonok. Tawaffani musliman, ujung slow sikit. Tak apalah. Ini doa yang sangat baik. Bayangkan Nabi Yusuf ni, Allah Ta'ala dah tolong dia banyak kali, dan terbukti dah Nabi Yusuf ni hebat. Terbukti dah Nabi Yusuf ni benar. Terbukti dah Nabi Yusuf ni Allah tolong. Tapi Nabi Yusuf masih lagi minta, tawaffani muslimah, ya Allah, tolong matikan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, tolonglah masukkan aku di kalangan orang-orang soleh di hari akhirat nanti, ya Allah. Siapa berdoa ni? Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul yang dapat wahyu, tapi dia minta lagi dengan Allah, tawaffani muslimah, matikan aku dalam keadaan as a Muslim, sebagai seorang Muslim. Wa alhiqni bis salihin, tolonglah ya Allah, masukkan aku di kalangan orang-orang yang soleh. Ini Allahu Akbar. Tu Nabi Yusuf. Kita kena ada perasaan mengharap Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan benar-benar Islam. Kita harap Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang-orang yang soleh. Inilah menunjukkan betapa tawaduknya Nabi Yusuf. Tawaduk. Nak kira dia Nabi dah. Nak minta apa lagi mati dalam keadaan Islam? Nak minta apa lagi mati dalam dikategorikan di kalangan orang-orang yang soleh? Allahu Akbar. Hebat Nabi Yusuf AS. Boleh ingat tak doa tu? Ayat berapa tadi? Ujung ayat 101 pada yang tak ada Quran, bolehlah ambil yang ujung tadi. Kita nak ambil doa dia panjang, ya Allah kau beri kerajaan pada aku, kita tak ada kerajaan. Ya Allah, kau ajar aku ilmu tafsir mimpi, kita tak ada ilmu tu. Ambil yang ujung, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Sekali lagi yang terakhir, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Agak-agak ingat tak? Boleh kan? Pendek je ni. Boleh je. Kalau rasa payah sangat nak ingat pun, tak apalah, ambil makna dia. Tapi saya syurkan sangat, kalau tak dapat nak ingat malam ni, balik nanti cari Quran, surah Yusuf ayat 101, ambil yang kat ujung. Ya Allah, tawaffani muslimah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, masukkan aku di kalangan orang-orang yang soleh. Ini doa-doa yang cantik. Ada orang dia nak cari doa-doa yang hebat-hebat. Pernah sekali saya ada orang tanya, Ustaz, tolong ajar doa sikit. Dia kata nak doa apa? Dia kata ikutlah Ustaz, saya nak doa yang paling hebat. Saya nak amal ni. Saya kata kalau saya ajar amal tak? Nak amal lah. Nak yang paling hebat, dia kata. Boleh dia kata, insya-Allah. Doa apa Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Saya bagi tahu dia. Alah Ustaz, doa ni biasa dah. Tak ada doa yang hebat lagi ke? Doa ni yang paling banyak Nabi Muhammad minta. Yang paling kerap Rasulullah ulang doa ni. Dah lah, ya Ustaz, yang ni biasa dah. Dia nak doa yang pelik-pelik.
Dia nak kadang-kadang ada orang ni dia nak doa tu wali tu, doa tu syekh tu, tak apa, boleh, tak salah. Bagaimana doa tu bagus, tak apalah tu wali ke tu syekh. Tapi antara doa tu wali tu syekh dengan doa yang ada dalam Quran, doa mana lagi baik? Ya dalam Quran lah sudah pasti lebih baik. Tak salah, kita tak salah, jangan silap faham. Tak salah kita nak amal doa tok wali, tok guru, ulama-ulama, tak salah. Tapi yang dalam Quran ni jauh lebih hebat. Sebab tu kita baca maksurah tu. Dalam maksurah tu ada banyak doa daripada Quran dan daripada hadis-hadis Nabi yang kita baca tadi. Sebab itulah kalau ada masa tengok makna maksurah yang kita duk baca tu, tengok makna dia cantik sangat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu seolah-olah sebagai penutup kisah Nabi Yusuf. Doa Nabi Yusuf ini adalah seolah-olah penutup kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Allah Ta'ala kata dalam ayat selepas tu, dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Hei Muhammad, itulah dia cerita-cerita gaib yang kami wahyukan kepada kamu. Kamu dulu tidak ada masa dia orang dulu rancang nak tolak dalam telaga, dia orang nak khianat kau, tak ada Muhammad masa zaman Yusuf. Tetapi itulah ilmu gaib yang kami berikan pada kamu. Ulama menyebut bahawa kisah Nabi Yusuf adalah bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab masa zaman Nabi Muhammad, masa zaman surah ni diturunkan, Nabi Muhammad pandai baca buku. Nabi Muhammad tak pandai baca buku, tak pandai nak baca buku, tak pandai nak menulis diri. Tapi orang Arab ada tak cerita-cerita tentang Nabi Yusuf, Nabi yang handsome? Ada. Tapi yang datang maklumatnya daripada ahli kitab, kitab-kitab Injil, Taurat yang telah diseleweng, tapi tak tahu dengan jelas. Tiba-tiba Nabi Muhammad boleh cerita kisah Yusuf ini secara detail, secara cantik. Ini bukti bahawa Muhammad ini tahu perkara gaib. Perkara gaib ada berapa kategori? Banyak. Ada gaib pas, gaib yang lampau. Tahu tak dulu nenek kita masa bertunang dengan atuk kita, macam mana muka dia? Masa nenek bertunang dengan atuk dulu, tahu dia senyum macam mana? Kita tak tahu. Itu gaib yang dah lepas. Jadi masa zaman Nabi Muhammad, orang tak tahu cerita zaman Yusuf ni, tapi tiba-tiba Nabi Muhammad datang cerita. Ada juga perkara gaib future, perkara gaib akan datang. Ada matahari naik dari sebelah barat, akan berlaku gempa, bulan bintang, itu perkara gaib akan datang. Dan ada juga yang Nabi Muhammad dah sebut zaman dia perkara gaib akan datang, dah berlaku pada zaman sahabat. Itu gaib akan datang. Gaib present pun ada, gaib sekarang. Gaib sekarang, anak kita dia buat apa kat rumah? Buat homework ke, tengok kartun ke, tengok buletin utama ke, dia update Facebook. Ini gaib. Ini gaib yang sekarang. Sebagaimana gaib Nabi Muhammad duduk di Madinah, perkara gaib yang berlaku di Rom. Masa tu Nabi Muhammad duduk di Mekah, boleh cerita perkara yang berlaku di Rom pada masa tu. Itu gaib, present, gaib masa tu. Tak ada broadcast live lagi. CNN, BBC tak ada lagi. Nabi Muhammad duduk Mekah boleh cerita perkara di Rom. Itu gaib juga. Jadi cerita Nabi Yusuf ini dalam ayat 102 ini, dzalika min anba'il ghaib. Itu adalah di antara khabar-khabar gaib yang telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad, menunjukkan bahawa kisah Yusuf menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad pada manusia pada zaman itu sebenarnya. Dan ini juga adalah ayat 102 ini adalah kesimpulan ataupun dia related, dia berkait dengan ayat nombor 2 surah Yusuf ni. Di awal dulu Allah Ta'ala kata ayat nombor 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah Ta'ala sebut, aku ceritakan pada kamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Antara sebaik-baik kisah ialah kisah Yusuf ni dalam Quran. Allah Ta'ala simpulkan sedemikian. Dan yang kalau bagi ucapan Nabi Yusuf adalah doa tadi. Kemudian ada beberapa perkara penting. Berapa tahun Nabi Yusuf tinggal di situ? Bila Nabi Yusuf meninggal,
Selepas abang ayah duduk di Mesir, apa yang berlaku? Adakah Yusuf berkahwin dengan Zulaikha dulu tu? Dia dah terang dah dulu kan, yang goda dia kemudian bertaubat. Adakah berakhir dengan Yusuf berkahwin dengan dia? Adakah Nabi Yusuf dapat anak lagi berapa orang? Persoalan-persoalan yang saya sebut ini, jawapannya wallahu a'lam. Kita tak payah susah-susah sebab Quran tak cerita panjang, Quran tak cerita banyak. Quran berakhir di situ kisah Nabi Yusuf. Cuma ada cerita sikit berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Berkenaan dengan Nabi Yaqub, Allah Ta'ala sebut dalam surah mana surah Al-Baqarah, Ihdatsul Qissah, Satu 132 surah Al-Baqarah. Bagaimana lepas tu Nabi Yaqub, yang Quran cerita tentang kematian Nabi Yaqub ada sedikit ketika Nabi Yaqub nak mati. Itu disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Surah Al-Baqarah ayat 133 disebut tentang berakhir umur Nabi Yaqub. Idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingat ketika mana Yaqub nak meninggal, Yaqub berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kau orang sembah selepas ayah mati? Itu ayah tanya anak-anak ketika nak mati. Ayah tak tanya kau orang nak kerja apa nanti, ayah tak ada. Nak tanam ayah kat mana, nanti kedai-kedai sewa tu nak bagi macam mana, ayah tak tanya benda tu. Yang ada dialog Nabi Yaqub masa nak mati, surah Al-Baqarah ayat 133. Nabi Yaqub tanya anak-anak, apa yang kau orang nak sembah selepas aku mati? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Anak-anak jawab, ayah, kami akan sembah Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishaq, iaitulah Allah yang Maha Esa, dan kami Islam, kami beriman kepada Allah. Itu je cerita tentang saat kematian Nabi Yaqub. Tapi yang detail seterusnya kisah Nabi Yusuf itu kita tak perlu sibuk nak cari. Cuma ada cerita dalam riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat kata duduk berapa tahun, lepas tu kahwin dengan Zulaikha, lepas tu gini. Itu riwayat Israiliyat. Yang Quran sebut berakhir dengan doa tadi, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu berakhir ucapan Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tak payah sibuk carilah perkara yang Allah tak cerita ni. Padan dah dengan setakat ini yang disebut dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan ustaz, anak saya kahwin baru ni, saya buat di kad jemputan. Eratkan hati pengantin bagaimana eratkan hati Yusuf dan Zulaikha. Macam mana? Saya dah sebut dah dulu sekali kan. Lepas ni, yang lepas-lepas dah tu biarlah. Lepas ni kita tukarlah. Eratkan hati sebagaimana kau eratkan hati Muhammad dan Khadijah. Itu lagi baik. Yusuf dengan Zulaikha ni riwayat Israiliyat. Dah ustaz, kalau buat begitu berdosa ke? Tak berdosa, tapi kita berdiri di atas fakta yang tidak kukuh. Kalau kita kata, ya Allah, eratkanlah hati pengantin ini bagaimana engkau eratkan hati Muhammad dan Khadijah. Okey kan? Itu dah fakta jelas. Kalau Yusuf dan Zulaikha itu riwayat Israiliyat. Ya pun mungkin, tidak pun mungkin. Jadi dalam doa biarlah kita pilih yang terbaik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita berada di penghujung. Yang ada cerita satu lagi hujung tentang Nabi Yusuf ini ialah hadis berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Hadis berkenaan dengan Isra' Mi'raj riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pun Rasulullah tak cerita panjang. Rasulullah menceritakan bahawa berjumpa dengan Nabi Yusuf pada langit yang ketiga. Bila naik ke langit ketiga, jumpa Nabi Yusuf. Dan ada sedikit lagi dalam cerita tentang kematian Nabi Yusuf dalam surah Ghafir
ayat 34. Itu pun secara ringkas sahaja apabila diceritakan tentang orang beriman pada zaman Nabi Musa. Sebab Nabi Musa datang kemudian. Ada orang beriman zaman Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun, dia berkata, dulu Yusuf dah berdakwah kat Mesir ni, orang telah tolak dakwah Yusuf, lalu Yusuf meninggal. Dan kamu berkata setelah Yusuf meninggal tak ada dah rasul selepas Yusuf. Tapi sekarang Allah dah bangkitkan pula Nabi Musa alaihi salam. Ini antara dialog-dialog yang berkait sedikit tentang Nabi Yusuf dalam surah-surah yang lain. Ada pun detail, kita serahlah kepada Allah. Cukup banyak dah pengajaran yang ada dalam ayat-ayat yang sebelum ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah kita selesai tafsir kisah Yusuf. Saya tak kata tafsir surah Yusuf sebab ada lagi ayat-ayat di belakang tu kan. Bagaimana saya sebut di awal dulu, kita nak fokus kepada kisah kenabian Nabi Yusuf AS. Moga-moga jadi pengajaran. Kalau ada masa baca surah ni, tengok makna, tengok bahawa dalam hidup ni ada banyak dugaan, naik turun, ujian, gerah kehidupan kita. Yang penting sabar, yang penting jangan putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekat dengan Allah, akhirnya orang yang khianat pun datang tunduk balik kepada kita. Bagaimana berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lam. Panjang umur, kita akan sambung lagi kuliah yang lain masa akan datang. Kita akan beritahulah insya-Allah. Ada sedikit soalan yang sampai berkenaan dengan soalan dia bertanya tentang dia puasa sunat 3 bulan. Puasa sunat 3 bulan direct, iaitulah bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi boleh ke dia puasa sunat direct 3 bulan ni? Boleh nak puasa, tetapi yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa sepenuhnya ialah dalam bulan Ramadan. Yang puasa penuh. Dalam bulan Syaban Rasulullah banyak puasa sunat. Banyak puasa sunat, tapi tak puasa sepenuhnya sebulan Syaban. Bulan Rejab pun begitu, banyak puasa sunat. Ustaz, saya biasa dah hama dah Ustaz puasa 3 bulan. Nak puasa tak apa, tak nak puasa pun tak apa. Tapi yang paling dekat, yang paling afdal kita nak buat amalan ialah yang paling hampir dengan cara Nabi buat. Nabi kata kalau kamu rajin sangat nak puasa, puasalah puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Selang sehari. Puasa selang sehari. Hari ni puasa, besok buka. Hari ni puasa, memang selang sehari. Dan kalau kebetulan jatuh hari Syak pun, hari kena puasa, tak ada masalah, puasalah. Dah kalau kita ni dah lama dah beramal puasa Nabi Daud. Ada sahabat saya, dia amalkan puasa Nabi Daud ni setelah dia bercerai dengan isteri dia. Alhamdulillah dia ada anak seorang, umur 40-an. Dia bercerai dengan isteri dia. Dia kata, Ustaz, lepas saya bercerai dengan isteri, dugaan dia orang bisnes, dugaan banyak sangat, dia puasa Nabi Daud. Alhamdulillah boleh istiqamah. Selang sehari dia puasa. Selang sehari adalah dalam 2-3 tahun lebih juga. Dia puasa selang sehari. Lepas tu baru ni dia alhamdulillah kahwin dah. Buat 2 orang dah anak. Ni isteri yang baru ni, saya kata puasa Nabi Daud tak hari? Tak dah Ustaz. Tak apalah, benda tu benda sunat. Kalau puasa tiap-tiap hari dapat bini, rugilah pula. Jadi benda tu benda sunat. Kalau rasa nak puasa banyak sangat, puasa selang sehari. Puasa Nabi Daud. Apatah lagi, ini confirm dilarang bila dia ni puasa 3 bulan direct, lepas tu duduk cerita kat orang. Ini masalah. Saya 4 tahun dah 3 bulan. Itu memang masalah lah. Duk puasa 3 bulan direct, duk cerita kat orang. Ataupun bila tetamu datang, ataupun bila pergi ke rumah orang, dia duk sibuk cerita puasa 3 bulan. Puasa 3 bulan, puasa 3 bulan. Yang paling afdal, Ramadan puasa penuh, Rejab Syaban banyakkan puasa sunat. Paling banyak nak buat selang sehari. Ini disebut dalam nas. Tak mampu nak buat selang sehari, itu tak apalah, buat Isnin Khamis. Dan ada juga hari putih dia panggil. Dalam sebulan ada hari putih. Apa dia hari putih?
13, 14 dan 15 hari bulan Islam. Hari putih ni maknanya hari bulan mengambang, bulan penuh. Itu pun sunat puasa. Dan orang yang puasa hari putih ni memang dia akan terkena Isnin ataupun Khamis, dia akan kena juga sekali. InsyaAllah. Habis Ustaz, yang saya amal selama ni berdosa ke? Tak berdosa, kecuali amal tu sebab nak tunjuk kat orang, nak tunjuk baik. Itu confirm lah dia lah. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa minggu depan dengan kuliah yang lain insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.